Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaling Unity Channel. Ini isu paling hangat. Ada netizen menggelar isu ini sebagai kantoi lagi Perikatan Nasional, kantoi lagi Raja Petra Kamarudin, kantoi lagi Sanusi, kata mereka. Ini apabila dakwaan kononnya ada beberapa pemimpin, ahli politik dan juga ahli parlimen daripada negeri Sabah kononnya telah menandatangani akuan bersumpah untuk menyokong Perikatan Nasional dan menyebabkan kejatuhan kerajaan adalah tidak benar sama sekali. Salah seorang daripada mereka yang telah pun dikaitkan perkara tersebut telah pun tampil mengkantoikan Perikatan Nasional, kantoikan Sanusi, kantoikan Raja Petra Kamarudin. Ini apabila seorang pemimpin ahli politik daripada Sabah, yaitu Armizan, secara berterus terang tampil menyatakan beliau tidak menandatangani sebarang SD. Saya tidak tanda tangan SD, kata Armizan. Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah GRS, Armizan Muhammad Ali, menegaskan dia tidak pernah menandatangani akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Malah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu berkata, dia juga tidak pernah ditandatangi mana-mana pihak bagi tujuan tersebut. Sebelum kita lihat ulasan seterusnya ialah, coba fikirkan logik. Apa keuntungannya kalau Armizan, Datuk Seri Armizan ini menyokong atau menyokong ataupun mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional? Tiada logiknya sama sekali, memandangkan beliau telah pun dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ini adalah satu kepercayaan besar yang telah diberikan oleh Anwar Ibrahim. Bukan calang-calang lantikan ini. Bukan calang-calang kepercayaan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim terhadap Armizan. Jadi, apakah logiknya beliau tiba-tiba pula membuang apa yang sudah ada dalam genggaman? Makna kata, itu semua yang dinyatakan dalam media sosial adalah fitnah dan penipuan pembohongan besar-besaran. Armizan kata, saya tidak pernah tanda tangan apa-apa akuan berkanun SD dan tidak ada siapa mendekati saya pun untuk tanda tangan SD, katanya mengulas dakwaan GRS menyokong usaha menjatuhkan pentadbiran Anwar dengan menandatangani SD. Armizan yang juga anggota Parlimen Papar berkata, demikian dalam sidang media selepas membuat tinjauan persiapan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 oleh syarikat bawah sektor pengangkutan darat di Pelabuhan Kelang, Selangor hari ini. Terdahulu penulis blog kontroversi dalam pelarian. Penulis blog pelarian kontroversi yaitu Raja Petra mendakwa pembangkang berjaya memperoleh 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Namun demikian, ramai netizen menyatakan bahawa itu hanya omong kosong. Kata mereka, mungkin pada waktu itu Raja Petra Kamarudin berada dalam keadaan mamai-mamai, hayal-hayal kepayang, kata mereka lagi. Sehingga kan 120 SD itu sebenarnya hanya 12, kata mereka. Begitulah mereka mengecam Raja Petra Kamarudin. Bagaimanapun, semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog terbabit dan dokumen yang dipegangnya terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra, penyokong SD termasuk 14 daripada UMNO BN, UMNO 11, MCA 2, MIC 1. Senarai yang dikatakan itu juga mendakwa Muda, GPS, PBM, GRS, Warisan dan 3 anggota Parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN. Selanjutnya, senarai itu mendakwa 3 daripada 5 anggota Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan menjadikan pembangkang mempunyai 123 sokongan. Bagaimanapun Armizan berkata, sentimen sedemikian tidak patut lagi dimainkan kerana ia hanya akan merencatkan langkah negara menuju kemajuan. Bagi saya cukup-cukuplah, kata Armizan.
kita tidak perlu diskusikan perkara ini. Kita perlu gunakan masa yang ada untuk digunakan sepenuhnya bagi meneruskan agenda yang disasarkan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, bergeraklah ke depan, selesaikan tempo kerajaan yang sedia ada, selesaikan agenda yang telah diatur untuk kepentingan rakyat dan sebagai GRS untuk kepentingan Sabah itu sendiri, kata Armizan. Jadi itu sebabnya banyak netizen kata Raja Petra ialah raja kaki putar belit. Ada yang mengejek Raja Petra, kata mereka, Raja Petra tiada kerajaan walaupun namanya raja, tapi dia adalah kerajaannya adalah kerajaan kaki putar belit, kata mereka. Jadi mereka memerli Raja Petra sebagai raja kaki putar belit. Negerinya ialah negeri kaki putar belit. Rakyat-rakyatnya adalah orang yang termakan putar belit, kata mereka lagi, dan makanan mereka ialah putar-putar belit. Raja spin lah. Ada juga mengatakan pembangkang dah gila tebuk atap, suka main belakang, kata Grid Cita. Terbukti pembangkang tidak pedulikan rakyat, kata E1976. Dalam ruangan Malaysia kini, kerajaan yang ada sekarang cukup baik untuk pulihkan ekonomi negara, beri peluang kepada kerajaan ini untuk membaiki negara ini yang telah dirosakkan oleh ahli-ahli politik yang tak sabar untuk berkuasa, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada BH Online. Sanusi ini tak habis-habis dengan kontroversinya. Ada orang menggelar Sanusi ini cakap main lepas, cakap main lepas. Mau cakap lepas saja, tanpa memikirkan apa perasaan orang lain, tanpa memikirkan apa natijah kesan kepada orang lain. Kita sudah lihat banyak perbuatan, perwatakan, percakapan Sanusi yang bolehlah kita kata main lepas saja. Akhirnya memakan diri sendiri. Hal ini termasuklah dakwaan di bawah akta hasutan terhadap Sanusi Maknor kerana beberapa ucapan beliau yang didakwa dikategorikan sebagai hasutan. Hari ini satu lagi perkara yang menarik tentang Sanusi ialah apabila gelar penjawat awam media baruah kerajaan adalah tindakan melampau. Ini adalah teguran terhadap Sanusi oleh Mahfuz Omar. Bayangkan kalau betul Sanusi menggelar penjawat awam sebagai media baruah kerajaan tindakan melampau. Saudara-saudara sekalian, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor disifatkan melampaui batas apabila melabel agensi kerajaan dan media sebagai baruah kepada kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah Datuk Mahfuz Omar yang mengakui kecewa dengan kenyataan susulan siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Kedah KFA sebelum ini berkata, reaksi Sanusi itu tidak sesuai dengan seorang menteri besar. Hal ini kerana sebagai seorang menteri besar, beliau adalah ketua kepada penjawat awam yang ada di Kedah. Selain daripada itu, ianya perlu lebih bertoleransi dan lebih menjaga hati para penjawat awam. Ia benar-benar memalukan, kata Mahfuz. Dia, Sanusi, perlu sedar dia memegang jawatan yang sebagai pihak yang berkuasa dan tidak sepatutnya melabel agensi penguatkuasa undang-undang sebagai baruah. Perlukah agensi penguatkuasa dihalang daripada menjalankan tugas mereka? Itu tidak betul, kata Mahfuz lagi. Benarlah, setiap agensi penguatkuasaan yang ada di Malaysia ini tidak boleh dihalang sebenarnya untuk menjalankan siasatan, terutamanya kepada ahli-ahli berkepentingan seperti ahli politik, ahli-ahli ternama dan orang-orang kaya. Bukan kerana mereka ahli politik, orang-orang kaya, maka agensi penguatkuasaan boleh pula ditegah. Itu tak benar sama sekali. Jadi, perlu agensi penguatkuasaan ini dibiarkan secara bebas menjalankan tugas mereka mengikut jalur undang-undang. Sanusi juga tidak sepatutnya mengutuk wartawan yang melaporkan fakta daripada prosiding mahkamah kerana mereka ini melaporkan apa yang berlaku, apa yang didokumentkan dan apa yang dinyatakan, kata Mahfuz lagi.
Jangan anggap mereka yang melaporkan secara otomatis bersalah atau menjadikan mereka barua untuk menindas orang lain, katanya ketika dihubungi. Jumat lalu, SPRM menahan Reman, Ketua Pegawai Eksekutif KFA, bersama 3 yang lain susulan siasatan terhadap kes meminta dan menerima rasuah 6 juta ringgit membabitkan Badan Induk Bola Sepak Negeri itu. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji tapungan air di Kedah. Sanusi ketika mengulas tangkapan itu bagaimanapun menganggap semua tuduhan yang dilemparkan ke atas individu yang disiasat dan ke atas KFA sebagai fitnah dan sedia membongkar perkara itu. Mengulas lanjut, Mahfuz yang juga naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah berkata, Sanusi selaku Ketua Pengarah Pilihan Raya PN sepatutnya bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kes itu, bukannya melepaskan kemarahan kepada orang lain. Apakah dengan tindakan seperti itu dia mencadangkan supaya kita menutup balai polis dan SPRM? Ini tidak sesuai. Ini bukan zaman Raja Bersiung, zalim, tambah beliau. Mengulas lanjut, Mahfuz mengecam tindakan Sanusi mengganggu pejabat awam dalam menjalankan siasatan secara adil sambil menghina institusi diraja negara memandangkan agensi penguatkuasaan undang-undang berada di bawah bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Pada pendapat saya, pihak berkuasa khususnya SPRM harus mengambil tindakan untuk menangani dakwaan ini, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.